Kerajaan negeri Sabah disarankan supaya mengikut jejak langkah negeri jiran yakni Sarawak yang meluluskan pertukaran Ketua Menteri kepada Premier baru-baru ini. Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Sabah Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, langkah pertukaran tersebut dilihat meletakkan Sarawak bukan lagi setakat equal partners dengan negeri lain, bahkan status menuju autonomi lebih nyata. Jelas beliau, pihak Bersatu Sabah memberikan penghormatan tinggi kepada kerajaan negeri tersebut yang berjaya meluluskan terma berkenaan dalam sidang Dewan Undangan Negeri Sarawak semalam. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan medianya hari ini. Terdahulu, Sarawak melalui rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Sarawak 2022 bagi menukar terma Ketua Menteri kepada Premier diluluskan DUN Sarawak pada semalam. Ekoran daripada keputusan undian yang diluluskan itu, jawatan Ketua Menteri Sarawak telah digantikan nama baharu Premier Sarawak. Terdahulu, Khairul Firdaus turut mendedahkan isu kemunduran yang berlaku di negeri Sabah disebabkan permainan politik yang terlampau dari sejak mencapai kemerdekaan harus dihentikan dan fokus utama adalah untuk memajukan negeri ini dan rakyat jelata. Seterusnya, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO kecewa dengan kenyataan terbaru Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin semalam yang tidak mahu menerima pandangan pelbagai pihak berhubung kad warga asing di negeri ini. Presidennya Datuk Seri Wilfred Madius Tangau berkata kenyataan Hamzah itu adalah berhubung tindakan beliau yang mempertahankan cadangan kerajaan mengeluarkan kad pengenalan kepada warga asing di Sabah. Tambah beliau lagi, Menteri Dalam Negeri dan Ketua Menteri Sabah mesti menjelaskan sama ada niat dan cara kerja kad pengenalan tersebut adalah sama seperti yang dicadangkan oleh Kerajaan Persekutuan kepada PAS Sementara Sabah PSS 2 tahun lalu. Madius dalam pada itu menggesa Hamzah menjelaskan siapa orang asing yang dikenal pasti untuk diberikan kad pengenalan terbabit. Sehubungan itu, Madius meminta supaya menteri berkenaan berterus terang sama ada kad pengenalan yang dicadangkan untuk warga asing di Sabah ini adalah untuk kategori pendatang, iaitu pelarian. Bagaimanapun, beliau berkata jika cadangan kad pengenalan ini yang hendak diberikan kepada pendatang selain pelarian seperti orang tanpa kerakyatan, maka cadangan ini adalah lebih bahaya dan melampaui skop PSS yang kontroversi. Manakala 3 termasuk seorang wanita berdepan detik cemas apabila terperangkap lebih 30 minit dalam lift di bangunan sebuah kondominium berhampiran Taman Nelly, Kolombong, Kota Kinabalu semalam. Bagaimanapun, dalam kejadian kira-kira jam 7 malam itu, ketiga-tiga mangsa berjaya diselamatkan pasukan bomba dan penyelamat yang hadir membantu sebaik menerima panggilan kecemasan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 7.20 malam. Katanya sepasukan 8 anggota dan pegawai bersama jentera serta van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikerahkan bergegas ke lokasi kejadian. Tambahnya, setibanya di lokasi kejadian, ketiga-tiga mangsa masih terperangkap di dalam lift berkenaan dan operasi menyelamat segera dijalankan. Semua mangsa kemudiannya dapat dikeluarkan beberapa minit selepas pintu lift berjaya dibuka menggunakan peralatan khas. Berita jenayah, akibat gagal mengawal kesabaran, seorang suami akhirnya bertindak menjirus air panas terhadap isterinya sebelum menikam diri sendiri dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Pondo, Pulau Gaya, Kelmarin. Dalam kejadian kira-kira jam 11.30 malam itu, pasangan yang baru berkahwin beberapa bulan lalu berkenaan dikatakan bergaduh berpunca daripada masalah kewangan yang dihadapi. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman berkata sebelum insiden berlaku, mangsa berusia 40 tahun dikatakan sedang menjerang air di dapur rumah. Bagaimanapun, katanya pertengkaran tiba-tiba tercetus antara mereka dan suspek berusia 41 tahun itu terus mengambil cerek air yang sedang dijerang dan menyimpah ke arah mangsa. Akibat kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan melecur di bahagian bahu dan tangan kiri. Manakala suspek pula terus mengambil sebilah pisau pemotong sayur dan bertindak menikam perut sendiri. Judge berkata siasatan mendapati
Selama berkahwin, suspek sering ditendang dan ditampar oleh mangsa apabila bertengkar mengenai masalah kewangan. Pertengkaran semakin buruk apabila mangsa mengungkit perkara-perkara lalu dan itu dipercayai menyebabkan suspek gagal mengawal emosi. Sementara itu, George berkata setakat ini mangsa dan suspek masih menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Seterusnya, Sabah merekodkan kes jangkitan COVID-19 melepasi angka 5,000 dengan sebanyak 5,082 kes baru hari ini, iaitu yang tertinggi sepanjang kira-kira 2 tahun pandemik COVID-19 merebak ke Sabah. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata jumlah itu membabitkan peningkatan sebanyak 708 kes berbanding 4,374 kes yang dilaporkan semalam. Katanya daerah Kota Kinabalu mencatat kes baru yang tertinggi di Sabah hari ini dengan 4 angka iaitu 1,086 kes dengan hampir 60% daripadanya adalah kes bergejala yang berpunca daripada jangkitan sporadik. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.